tidak akan masuk melainkan dalam hati-hati orang yang benar-benar Allah pilih untuk meletakkan Quran itu sebagai hafazannya. Bukan senang tuan, Masya Allah. Dan nak jaga Quran bukan senang. Allah nak istiqamah baca Quran, beramal dengan Quran bukan senang. Itu baru nak baca, belum lagi nak faham Quran bukan senang. Nak faham Quran ni dia mesti faham yang Allah Ta'ala kurniakan sendiri, tuan-tuan. Sebablah kena doa, Masya Allah. Seorang sahabat Nabi SAW ni alim Quran, namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ni sahabat Nabi yang bekerja dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi SAW, di kalangan sabiqunal awwalun, orang yang pertama-pertama memeluk agama Islam. Dia kalau Nabi pergi mana, dia akan pegang tongkat Nabi, dia akan pegang sandal capal Nabi SAW. Dan dia pemegang rahsia, sahibus sirrin Nabi, pemegang rahsia Nabi SAW. So dia kata, Masya Allah, Quran ini Masya Allah, di mana diturunkan, sebab apa diturunkan, maka dia tahu. Sebab apa? Ketika diturunkan pada Nabi SAW Quran tersebut, aku tahu sebab apa diturunkan. Asbabun nuzul dia aku tahu sebab apa. Ada hukum apa Quran ini aku tahu. Jadi dia pun kata, di mana Quran ini diturunkan, di mana ayat ini diturunkan, sebab apa ayat ini diturunkan, semuanya aku tahu. Kalaulah ada orang lain yang lebih tahu lagi daripada aku, nescaya aku akan pergi bertemu dengan dia, dan aku akan belajar dengannya dan ambil ilmu itu daripadanya. Allah. Ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW kata kakinya, betisnya lebih berat di sisi Allah ketika ditimbangan mizan, lebih berat daripada bukit Uhud. Allah. Orangnya kecil dia, tuan-tuan, tetapi kata Nabi SAW, dia lebih berat timbangannya, yakni betisnya itu, daripada bukit Uhud. Bukit Uhud ni dah berat, tuan-tuan, tapi Nabi kata kaki dia lebih berat lagi. Sebab apa? Kakinya tu berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW, pemegang rahsia. Dia di antara orang yang boleh masuk di dalam rumah Nabi walaupun tanpa suruhan Nabi. Kalau ada perkara penting boleh masuk dalam, pemegang rahsia Nabi SAW. Semua orang ada rahsia, tuan-tuan, termasuk kita. Nabi Muhammad pun ada, dia, tapi dia pemegang rahsia. Bila sebut rahsia ni, benda yang tersembunyi, tak boleh orang lain tahu, melainkan dia seorang saja. Allahu Akbar. Itu baru rahsia Nabi SAW. Kita pun tak tahu apa rahsia Nabi SAW. Dan Abdullah ini Mas'ud pun tak beritahu kepada kita apa rahsia Nabi SAW. Itu baru Nabi Muhammad, belum lagi Allah Ta'ala. Rahsia Allah Ta'ala lagi-lagilah kita tak tahu. Karena Allah Tuhan kita, dah dia pun rahsia, tersembunyi, tak nampak, Masya Allah. Nak tahu rahsia dia lagi tak tahu, kecuali kita boleh mengetahui melalui alam ciptaan dia. Nah, ciptaan-ciptaan itu, ciptaan langit, ciptaan bumi, bolehlah kita nampak kebesaran dan keagungan Allah. Tapi untuk rahsia Allah, yang tu tak ada orang tahu. Kalaupun ada orang tahu rahsia Allah, itu mesti kekasih Allah Ta'ala. Tak ada orang itu melainkan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tuan-tuan, nak tahu rahsia Allah juga, bacalah Quran. Quran ini kalam dia, Masya Allah. Bila kita rapat dengan dia, macam tadi Abdullah ini Mas'ud rapat dengan Nabi, oleh kerana dia rapat dengan Nabi SAW, itulah yang boleh mengetahui rahsia Nabi SAW. Kalau kita rapat dengan Allah, rapat dengan Quran, insya Allah, tuan-tuan, kita juga antara orang yang Allah pilih untuk diberitahu sedikit sebanyak rahsia-rahsia Allah Ta'ala, rahsia-rahsia ciptaan dia, bahkan rahsia ilmu dia yang ada dan tersembunyi di dalam Al-Quran Karim. Subhanallah. Sebab rapatkan diri dengan Allah. Dipanggil apa dalam bahasa Arab? Taqarrub ilallah azza wa jalla. Orang yang muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanu wa jannatu na'im. Sesungguhnya orang-orang yang rapat dan muqarrabin, yang rapat dengan Allah Ta'ala, faruhu wa raihan, mereka dapat haruman wangian daripada Allah Ta'ala, dan syurga jannatun na'im yang penuh dengan nikmat daripada Allah azza wa jalla. Baik, mengasihi Al-Quran berarti membacanya. Ditanda ya, tanda kasih